إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini nak menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Hashr. Kita berada pada ayat ke berapa? 11. Ayat ke 11. Tak ada mula ayat 11 tapi tak habis lah. Baik. Kita pada ayat yang ke-11. Baik, kita nak baca lagi sekali boleh ayat yang ke-11? Mula dengan kita baca ayat yang ke-11 dulu. Muka surat apa lupa. Muka surat 547. 547. Okey. 547. Lama saya rasa tak nampak apa. Puan Kamarul Aini. Sibuk. Sebab waktu macam ni memang susah saya nak duduk. Dah ada program kan, hari ni saya cancelkan program tu masuk sini. Oh. Alhamdulillah. Baik, kita dah baca ayat yang ke-11 daripada surah Al-Hashr pada muka surat 547. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Alam tara ilal ladzina yaquluna ikhwanihimul ladzina min ahlil لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون وإن كنتم لننصرنكم والله يشهد Terjemahan. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad terhadap sikap orang munafik itu yang berkata kepada saudara mereka yang kafir daripada kalangan ahli kitab, yakni kaum Yahudi, sesungguhnya jika kamu diusir keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu dan kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapa pun untuk menentang kamu selama-lamanya. Dan jika kamu diperangi, sudah pasti kami akan membela kamu. Allah menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Baik. Kalau kita nak lihat sikit pada teks Arab dia. Teks Arab dia iaitu alam tara ilal ladzina nafaqu. Baik, nafaqu ini berada dalam bentuk fi'il madi. fi'il Madi hum. madhi. Untuk hum. Baik, macam mana tahu? Waw alif. Waw alif. Mula tahu melalui tanda dia waw alif. Sukun berada di akhir perkataan. Baik, bila cerita tentang fi'il madhi, maknanya cerita tentang past lah, past tense lah, yang dah lepas. Kemudian masuk kepada yaquluna. Baik, yaquluna saya kongsikan dia adalah fi'il juga. Tapi dia adalah fi'il mudhari'.
Mudhari. Kan? Ini untuk Present. present dan continuous tense yang ini. Baik. Kafaru. Kafaru sama. Kafaru. Dan madi. Madi. Fi'il madhi juga. Baik, kafaru dia adalah fi'il madhi juga. Untuk hum mereka, tanda dia waw alif di akhir perkataan. Baik. Lain ukhrijtum. Perkataan ukhrijtum. Ukhrijtum. Faham? Madi. Fi'il madhi juga. Tanda Tamim. Di akhir tanda ayat. dia tamim di akhir perkataan, Sebelumnya beri sukun. sebelumnya sukun. Baik. Lanakhrujanna. Lanakhrujanna kita potong dekat lam, kita potong dekat jim, maaf dekat nun, so tinggal nakhruja. Nakhruja ini saya kongsikan dia adalah fi'il mudhari'. Baik, wala nuti'u sama dia adalah fi'il mudhari' juga. Baik. Wa in qutiltum. Qutiltum. Fi'il apa? Qutiltum fi'il madi. Madi. Baik, fi'il madhi. Tanda Tum. tum Dan belakang. sebelumnya sukun. Sebelumnya juga sukun. Baik, cantik. Lanansurannakum. Saya potong lam itu, saya potong nun, tinggal nansura. Baik, saya kongsikan. Dia sama macam atas. Lanakhrujanna. Dia juga adalah fi'il mudhari'. Mudhari. Wallahu yashhad. Yashhadu ini saya kongsikan dia adalah bentuk fi'il mudhari'. Wow. Baik, lakadzibun. Saya potong lam tinggal kadzibun. Kadzibun isim fi'il ataupun harf? Waw nun. Isim. Isim. Baik, tanda dia apa? Waw nun. Waw nun di hujung ayat. Akhir perkataan. Di akhir cantik. perkataan. Maka fi'il madhi dia adalah untuk past, kan? Fi'il mudhari' dia adalah untuk present dan juga continuous. Baik. Kalau kita lihat secara umumnya, kan? Secara umumnya kita ambil apa yang kita tahu secara mudah, iaitulah apa kita nampak ayat ini bermula dengan fi'il madhi, kemudian berubah kepada mudhari', kemudian ada madhi, mudhari', madhi, mudhari' dan juga isim. Ya. Maka ada perubahan dalam bentuk penggunaan kata kerja. Penggunaan kata kerja. Dia past tense pergi present and continuous tense. Kan? Lepas tu pergi dekat noun pula di hujungnya ini. Baik. Maka dengan melihat kepada fi'il ini, dia memberitahu kepada kita satu ataupun dua maklumat tambahan mengenai apa yang sedang Allah nak ceritakan dalam ayat. Baik. Kalau kita lihat pada hujung tu, okey, baik, ayat ni cerita tentang siapa? Nafaku, orang munafik, kan? Ayat ni cerita tentang orang munafik. Dan kita pergi terus kepada conclusion dia pada hujung tu, lakadzibun. Baik, lakadzibun kita sebut dia adalah isim. Kalau isim dari sudut tadaburnya, apa benda? Kita dah ambil sebelum ni, isim. Kata nama. Dia adalah kata nama. Baik, Tetap dan tak ia berubah. Tetap tak dan berubah. ia menunjukkan sesuatu yang Sentiasa. tetap dan tidak berubah. Maka conclusionnya Allah nak bagi tahu apa? Orang munafik ini ceritanya mengenai orang munafik. Allah nak bagi tahu orang munafik ini sifat mereka lakadzibun. Memang inilah perangai tetap yang ada dalam diri mereka, tidak berubah-ubah. Zaman berubah, masyarakat berubah. Tetapi orang munafik sifatnya tidak berubah. Dia tetap dengan sifatnya ini, iaitu kadzibun, dia suka berdusta. Dia suka berdusta. Berubahlah dunia macam mana pun, sifat mereka tetap sama. Tidak akan berubah, iaitulah suka berdusta. Dan di tengah-tengah ini adalah penceritaan pendustaan mereka antara salah satu episod daripada mungkin jutaan episod penipuan ataupun pendustaan mereka. Di tengah-tengah ni. Oleh itu Allah akhirkan dengan lakadzibun. Menunjukkan apa? Inilah perangai tetap dia. Allah tak letakkan dalam bentuk kata kerja. Kan, yang mungkin dulu mereka menipu, sekarang tak menipu, kan?
Ataupun mereka ni selalu menipu. Tak, Allah tak letakkan dalam bentuk kata kerja. Tapi Allah letakkan dalam bentuk kata nama yang menunjukkan tetap. Maknanya mereka ini memang inilah sifat dia tak berubah-ubah. Orang lain berubah lah. Dalam hidup tu naik turun. Dia orang maintain sama. Istiqomah. Kan? Tapi bukan istiqomah yang kita nak ikut lah. Dia istiqomah di atas sifat Pendusta. penipuan mereka itu. Pendustaan mereka. Baik. Ayat ke-11. Ini kita telah sebut mengenai liikhwanihim. Allah merasa hairan mengenai sikap orang-orang munafik yang mereka berkata kepada ikhwan mereka, kepada saudara mereka. Allah mempersaudarakan orang munafik dengan orang Yahudi. kafir, ataupun dalam konteks cerita Bani Nadir ini dengan Yahudi, dengan Yahudi. Baik. Nak memberitahu kepada kita apa? Nak beritahu kepada kita kepada siapa kita berikan kita punya loyalty. Kita loyal kepada siapa? Kita setia kepada siapa? Orang munafik mereka setia kepada orang kafir ataupun orang Yahudi. Sedangkan orang beriman, Allah nyatakan mereka setia kepada siapa? Kita ambil ayat yang kita dah pernah ambil sebelum ni, surah sebelum ni. Kita baru je lepas. Orang beriman mereka setia kepada siapa? Dalam surah Al-Mujadalah. Ayat yang keberapa agak-agaknya? Orang beriman dalam surah Al-Mujadalah Allah nyatakan mereka adalah orang-orang yang setia kepada Allah dan juga Rasul. Mereka tidak akan sekali-kali memberikan kesetiaan mereka ataupun kerjasama mereka kepada orang yang menentang Allah dan juga Rasul, walaupun mereka itu daripada kalangan ahli keluarga sendiri. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadalah sebelum ini, surah yang ke-58, ayat yang terakhir sekali. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Baik. Itulah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا لا لا تجد قوما يؤمنون بالله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم Walau كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terjemahan. Engkau tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang yang menentang itu ialah bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah yang ditetapkan iman dalam hati mereka oleh Allah dan telah menguatkan mereka dengan pertolongan daripadanya. Serta dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha serta bersyukur terhadapnya. Mereka lah golongan Allah, yakni para pendukung agamanya. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang yang percaya. Ustaz, mute Ustaz. Orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, mereka tidak tergamak. Sekali-kali tidak akan tergamak untuk geng dengan orang yang menentang Allah dan juga Rasul. Walaupun mereka itu dari kalangan bapa, adik-beradik, anak-anak, ahli keluarga, orang yang terdekat, takkan. Sebab apa? Sebab mereka tahu kita diikat dengan ikhwah kita diikat dengan iman kepada Allah. Kalau kita bekerjasama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasul, maka kita telah menjadi sebahagian daripada mereka. Maka orang munafik, mereka memberikan kesetiaan mereka kepada orang kafir, dan dalam ayat ini kepada ahli kitab, iaitu Bani Nadir. Baik. Iaitu mereka berjanji bahawa kalau nanti Yahudi Bani Nadir ini keluar daripada Madinah, maka mereka juga akan turut sama keluar. Dan kalaulah mereka itu disuruh untuk memerangi Bani Nadir, maka mereka tidak akan keluar memerangi Bani Nadir, bahkan mereka akan membela Bani Nadir. Inilah janji yang ditabur oleh munafik, janji yang sangat manislah, kan, yang sangat meyakinkan, sehingga Bani Nadir sendiri tak jadi nak keluar atas janji ini. Akan tetapi Allah akhiri dengan Allah kata wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi. Allah bersaksi. Besar perkataan Allah bersaksi ini. Kerana orang menjadi saksi untuk kes-kes yang besar-besar yang penting-penting, kan? Menjadi saksi untuk satu perbicaraan yang besar. Tetapi untuk perkara ini Allah kata dia yang menjadi saksi. Saksi memainkan peranan yang penting untuk menyabitkan sesuatu kesalahan tu, kan? Tapi kalau Allah yang menjadi saksi, maka orang itu memang tak akan terlepaslah daripada dakwaan. Sebab kesaksian Allah itu tidak diragui. Dan Allah kata Allah bersaksi bahawa mereka, iaitu kaum munafik itu, adalah orang-orang yang sentiasa berdusta, yang memang kaki penipu orang munafik. Ketika nak berjanji, ketika mula-mula nak berjanji pun, mereka dah tahu dah. Mereka memang takkan tunaikan janji itu dah tahu dah. Tapi kenapa mereka berjanji? Kerana kan mereka rasakan ini adalah mereka orang punya geng, dia orang punya clan. So dia orang nak kena tolonglah. Dia orang ni nak cari mana yang boleh bergantung. Kalaulah dia orang bimbang, kalau takut nanti orang Islam kalah, di Madinah tu kalah, dia orang nak pergi mana?
So diorang nak kena cari geng tempat lain untuk mereka berpaut. Kalau satu dahan patah, nak kena cari dahan lain untuk mereka berpaut. Maka mereka bimbang kalau mereka berpaut dengan dahan orang Islam, mereka takut nanti orang Islam kalah, mereka tak tahu nak bergantung di mana. Maka sebab itu mana-mana pun dia okey. Kan? Dia pergi grup mana pun dia okey, dia tak ada pendirian. Dia masuklah grup yang apa-apa grup lah. Dengan grup A dia okey, dengan grup B dia okey, dengan grup C dia okey. Semua pun dia okey. Nampak konon macam peacemaker, tapi bukan peacemaker. Ini semua ada sendiri punya hal. Ada kepentingan sendiri. Baik. Ayat yang ke-11 inilah Allah ceritakan mengenai munafik yang berada di Madinah, yang Nabi tak tahu. Nabi tak tahu pun perjanjian mereka. Nabi tak tahu. Sebelum Allah turunkan ayat ini, Nabi tak tahu pun bahawa kaum munafik itu dia dah berjanji dengan Yahudi Bani Nadir akan membela mereka. Baik. Untuk kita, apa kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ni? Jangan Untuk kita, bersikap apa kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ni? elak dari bersikap seperti orang munafik. Kita mesti ada pendirian yang teguh. Pendirian sendiri. Baik, elak dari bersifat munafik. Baik, kedua, mesti ada pendirian Teguh. teguh. Dalam agama lah. Dalam agama lah. Yang ada Pendirian diasaskan kepada teguh. akidah. Pendirian teguh, Pendirian teguh, ini perlu ada diasaskan akidah yang pendirian teguh ni memang kena ada, sama ada dalam agama ataupun bukan agama. Maksudnya dalam apa jua yang kita lakukan, kita kena ada pendirian teguh. Kenapa? Ustaz, maksud saya kalau bukan yang bukan agama ni, maknanya katalah kita memang suka benda ni, tapi untuk kebaikan semua, kita kena consider lah kita punya pendirian kita tu. Benda bukan agama punya lah, macam contohnya majlis perkahwinan. Majlis orang suka buat lavish. I mean, ada orang suka yang besar-besaran. Ada orang suka sederhana. Ada orang suka buat kecil-kecilan. So katakanlah kalau kita yang suka yang besar-besaran ni, so kita kena ambil jangan berpendirian teguh terhadap kita punya kesukaan lah. Itu maksud saya. Benda yang tak elok lah kan. Okey. Benda yang tak berapa nak elok memang tak boleh berdiri teguh atas dia. Tapi sama sekali. tak adalah tak elok sangat. Okey lah kalau misalnya ada duit, banyak duit, apa salahnya kan? Bagi orang makan kan. Kalau dia nak kenduri besar-besaran, memang dia mampu, dia sedekah dengan wakil. Yes. Okey. Tak adalah dia pilih panggil orang besar-besar je, duduk dekat VVIP kan, orang miskin duduk tepi pintu. Dia nak bagi semua orang makan. Itu maksud saya pendirian teguh tu, kalau dalam agama memang you have to be firm lah. Actually the meaning of teguh normally very firm, dan dia kalau orang yang bukan akidah Islam pun dia tak jadi nak teguh kalau tidak ada dari dalam tu sinar iman dia tak jadi teguh pada saya lah. Baik. Pendirian teguh. Ya, baik. Pendirian teguh, dia firm, tapi dia bukan saja firm. Dia firm dan fleksibel. Fleksibel. Itu penting. Dia bukan saja firm, tapi dia fleksibel. Baik. Berpendirian teguh ini perlu dalam setiap perkara yang kita lakukan. Kenapa? Kerana orang yang dia berpendirian teguh itu dia kena lalu satu proses sebelum tu. Iaitu proses apa?
proses ilmu. So dia kena teguh berada atas landasan ilmu. Orang yang dia teguh pendirian di atas dasar ilmu, maka dia akan firm dan dia akan fleksibel. Dan ini yang ditunjukkan oleh agama Islam. Baik, solat. Wajib solat? Setuju? Wajib. Setuju. Berat tak solat ni dalam agama, yang maksud dia suruhan solat ini? Allah beratkan tidak dalam urusan agama ni? Berat. Maksud Allah utamakan tak? Ya. Utamakan. Besarnya solat ni, kan, besarnya solat ni sampaikan waktu perang pun masih kena solat. Nah, tunjukkan besarnya solat ni. Bahkan waktu perang pun bukan saja kena solat jemaah. Besar. Baik. Waktu biasa kena solat, waktu perang pun kena solat dan kena solat berjemaah. Tapi itu dari sudut firm dia. Semua orang wajib solat. Semua orang wajib, tak kisahlah siapa yang nama dia dah balik, kan, dia memang kena solat. Tetapi dia juga adalah apa? Fleksibel. Sebab itu orang yang musafir, dia perlu tak solat satu, maksudnya Zuhur 1 4 rakaat, Asar 1 4 rakaat. Perlu tak? Tak perlu. Dia boleh jamak sekali. Bukan saja boleh jamak, dia boleh qasarkan pula. Ringkaskan dia punya rakaat itu daripada 4 menjadi 2. Itu masuk apa? Fleksibel. Tetapi dia firm dan fleksibel itu atas apa? Atas ilmu. Walaupun dia fleksibel tapi masih atas ada ilmu ni, ada dalil dia, ada rujukan dia, ada sumber dia. Dia tak boleh dia nak fleksibel ikut rasa macam nanti apa orang cakap, nanti orang kata saya terlalu keras, nanti tak, dia kena atas dasar ilmu. Fleksibel. Macam contoh tadi, ya saya. Sorry lah, saya interrupt sikit ni. Baik, silakan. Sebab ayat tazakur yang kedua ni mesti ada pendirian teguh, firm, fleksibel. Tapi yang kita tengok tadi yang diterangkan dia sifat munafik. Dia berkawan dengan orang Yahudi kan, dan dia tidak akan patuh kepada orang Islam apa semua. Jadi kat mana yang masuknya mesti ada pendirian teguh ni? Itu satu soalan dalam konteks ayat ni. Adakah sebab orang munafik ni dia suka berpura-pura, jadi kita tak bolehlah buat macam tu, kita kena jadi orang yang teguh ke macam mana? Nak relate kan balik. Jadi saya tak nampak kat situ. Itu satu. Baik, saya ajukan soalan kepada yang kongsi tadi, mesti ada pendirian teguh. Kat mana daripada ayat ni yang diambil? Kita nak tengok dalam konteks ayat ni kan. Dalam konteks ayat. Sama ada kita berberdirian teguh. Memang kita melihat pada konteks ayat ni, dia merujuk kepada munafik. Tapi kalau kita tengok ayat ni tadi, ayat ni ada past tense dan present tense and continuous tense. Jadi bila continuous tense, dalam satu konteks tu kita ambil yang teguh, not necessary teguh tu kita ambil the whole set of teguh. Jadi sikap dia yang positif tu kita ambil. That's what I mean teguh. Maaflah Ustaz kalau agak-agak je lah macam tu. Boleh. Kita open. Kita open, tak ada masalah. Sebab sudut pandang kita berbeza. Kan? Tak ada masalah. Dia dalam sifat dia yang negatif tu. Kurang suara breaking off lah. Suara saya ke ataupun memang kita satu cakap sebab tak semestinya memang dia tu jahat ke munafik, semuanya jahat, tetapi hilang. Tak dengar, ini hilang. Lain tak dengar, so hilang. Lain dari masalah. Ada masalah lain ni. Ini masalah. Tapi saya dapat tangkap. Mesti betul. Dia memang macam itulah. Kalau dalam jahat kan, orang jahat misalnya. Tapi lain saya lah ni. Okey. Lain saya tak bagus lah kat sini, selalu hilang. Dia hilang ini.
Yes. Even kalau saya belajar apa-apa pun selalu hilang juga. Maaflah Ustaz, saya dengar je lah. Saya dengar je. Bila jangan. sebut bila sebut line tak bagus, clear pula line tu. Tak, tadi saya dah cakap-cakap hilang-hilang kan. Maksud Okey, saya kalau kita sekarang dengar. Dengar. Okey, maksudnya kalau kita melihat sesuatu kejahatan, di sebalik kejahatan tu ada yang positifnya. Seseorang itu. Jadi kita maknanya kita mandang yang positif lah. Munafik memangnya tak bagus, tetapi di sebalik munafik tu orang tu very firm dengan tindakan dia. Yang kita ambil yang tu. Jadi janganlah kita ambil firm tindakan dia yang jahat tu. Firm dia mengambil sesuatu tindakan. That's what I mean. Thank you. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dapat maklumat itu. Iaitu mesti berpendirian teguh. Berpendirian teguh. Orang munafik dia teguh atas dia punya dia punya prinsip Dia. nak menipu dan nak menipu. menjaga kain dia. Nak menjaga periuk dia. Dia teguh atas itu. Maka kita nak ambil teguh itu. Pendirian yang teguh. Cuma itu yang kita bawakan, dia mesti ada proses ilmu. Proses ilmu. Ataupun disebut berdasarkan ilmu. Maka itu membezakan munafik dan orang lain. Orang munafik dia teguh tapi tak berdasarkan ilmu. Kenapa? Kalau dia tahulah yang dia tak boleh pun nak berkawan dengan orang yang menentang Islam, maka dia takkan buat. Tapi sebab oleh kerana tak ada ilmu kan dan mungkin kefahaman itu, maka dia buatlah perkara tersebut. Maka kena ada pendirian yang teguh kan. Tapi kalau disebut kena ada pendirian yang teguh seperti orang munafik macam tak kena pula kan. Kena ada pendirian yang teguh tapi kena berdasarkan kepada ilmu. Berdasarkan kepada ilmu. Macam kita ambil pengajaran daripada contoh mungkin kita pernah jumpa mungkin orang gila contohnya kan. Nampak macam orang gila. Siapa nak jadi gila? Kita semua tak nak jadi gila, kotor dan sebagainya. Tapi apa yang boleh ambil daripada mereka? Kan? Orang gila yang bagi kucing makan. Tu perkara yang baik. Kan? Bagi kucing makan. Ambillah pada bahagian yang positif yang boleh kita ambil. Baik, maka mesti ada pendirian yang teguh. Kita teguh berdasarkan ilmu. Kita tukarkan dia ke depan. Kita teguh berdasarkan ilmu. Dan dalam teguh kita itu kita firm tapi juga kita fleksibel. Dan ini yang diajarkan dalam agama. Diajarkan dalam agama. Nabi kalau dengan orang yang Allah larang, dia betul-betul teguh, tegas, tak bagi can. Tapi sesama orang Islam dia fleksibel. Dalam agama dia fleksibel. Dengan orang bukan Islam pun ada waktu yang fleksibel, ada waktu yang tegas. Orang Madinah, Yahudi Bani Nadir ni sebelum Nabi perang sebelum Nabi memerangi mereka ni duduk kat mana? Duduk kat Madinah lah. Diganggu tak mereka ni? Tak diganggu pun. Ke Nabi sampai Madinah Nabi terus halau mereka? Tak halau. Sebab apa? Fleksibel. Bukannya terus kita nak nampak orang kafir je bunuh, nampak orang kafir je bunuh. Tak. Dia fleksibel. Orang kafir tu memang kita kena tentang dia, tak boleh bersekongkol, tak boleh bekerjasama. Itu asas dia. Tapi ada waktu yang kita fleksibel. Pada waktu-waktu yang ataupun keadaan situasi yang tertentu. Maka Bani Nadir mereka duduk dengan orang Madinah bercampur. Bahkan orang Islam pergi ke pasar mereka kan, berniaga dengan mereka, berurusan dengan mereka. Tak ada masalah. Kisah yang orang Islam kisah perigi yang Osman bin Affan beli tu. Asalnya perigi tu milik orang Islam ke bukan Islam? Orang bukan Islamnya. Tapi orang Islam berurusan tak perniagaan dengan mereka, berurusan beli air, setiap hari beli air dengan mereka. Dan maksud dia boleh tapi pada ruang-ruang dan keadaan yang tertentu. Baik, terima kasih. Apa lagi yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Jangan berkawan dengan orang munafik ya. Jangan berkawan dengan Jangan berkawan dengan orang munafik ya. Elak berkawan dengan orang munafik. Jangan berkawan dengan orang munafik. Jangan. Jauhi orang munafik. Jauhi. Okey, jauhi. Jauhi. Maksud tak boleh kawan dengan orang kafir. Saya pun rasa dalam konteks macam mana, dalam keadaan macam mana?
Baik. Sebab saya pun macam ni Ustaz. Sekarang ni kan kalau dalam segi ekonomi kita lah kan di dunia ni banyak Yahudi yang kontrol kan. So kalau kita objektif kita, tujuan kita untuk katalah menimba ilmu lah, menimba ilmu dari segi yang dunia punya ilmu dunia ni. So kita ada niat kita lain, kita berkawan kerana nak ambil ilmu. So takkan kita tak boleh berkawan dengan orang yang Yahudi ni. Bukan kita sokong dia, bukan kita sokong. Tapi kita nak ambil macam tadi kan yang nombor 2 tu. Pendirian teguh. Kita fleksibel. Kita fleksibel because kita ada interest kita nak tap dia punya knowledge. Knowledge yang baik lah. Knowledge yang baik lah. Tapi kalau kita dah tahu dia tu munafik, selalu kita kena, dia pura-pura dengan kita, tak usahlah, elakkanlah, jangan berkawan dalam konteks macam tu. Tak, dia kan Noria macam ni kan, macam saya orang cakap. kafir. Kafir ke Yahudi ni kan. Itu ya betul dari segi akidah masalah. Tapi kita nampak ada yang kita boleh ambil advantage is negatif lah. Advantage maknanya kita boleh ambil kebaikan yang ada kat situ. Tapi of course kita teguh lah dari segi agama kita, akidah kita. Tak, sebenarnya orang munafik ni dia tak semestinya orang kafir. Orang kafir tu dah tentu kafir. Orang munafik ni orang Muslim. Islam yang munafik. Islam yang munafik ni. Orang Islam. Oh ya. Allahu Akbar. Masya-Allah. Itu yang sebab dia paling neraka paling bawah, orang kafir atas lagi, okey lagi, tak teruk sedia. So yang di-consider munafik ni orang Islam. Betul tak Ustaz? Ustaz unmute. Betul. Baik. Mungkin jadi jauhlah berkawan dengan dia orang, dia tak ada konteks ekonomi pula. Isunya sebab mungkin saya rasa bahasa kita. Maksudnya kita gunakan berkawan ataupun berkawan rapat, kan? Ini bahasa kita lah. Bahasa kita begitu. Sebab kan kita pun terikut sekali kan. Sebab bila kita berkawan, kita pun dapat tempias sekali. Kalau dalam bahasa Arabnya, kita lihat tadi ayat 22 surah Al-Mujadalah tu kan, ayat yang last tu. Bahasanya ialah definasi munafik man hada. Itu dia punya bahasa dia. Baik, sebab itu penting untuk melihat kepada teks Arab ni. Sebab itu penting untuk melihat kepada teks Arab. Dan mungkin kita terjemahkan dalam bahasa kita, terjemahnya adalah berkawan atau berkawan rapat. Tapi dalam teks Arab dia yuwaduna man hadallah. Dia bukan saja berkawan rapat, dia Allah gunakan waddah. Waddah tu kalau yang biasa dengar dia adalah mawaddah. Kita biasa dengar mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Mawaddah. Mawaddah tu apa? Dia bukan saja berkawan rapat yang biasa-biasa, dia memang betul punya rapat. Betul-betul punya rapat, lebih daripada kawan biasa. Lebih daripada kawan rapat yang biasa. Kan? Mungkin sampai dia meraihkan kita pun meraihkan dia punya bila dah masuk bahagian agama. Bila tak sentuh tentang agama, tak ada masalah untuk kita nak berkawan dengan mereka, kita nak belajar, nak apa benda, tak ada masalah. Dia bermasalah bila masuk pada bahagian agama. Yang kita macam nak meraihkan diorang punya agama. Tak apalah, biarlah mereka bagi peluang ni, tak apalah. Bab tu tak ada tolak. No compromise. Tak ada compromise langsung. So untuk nak berkawan tidak ada masalah. Sebab itu kalau kita lihat pada teks Arab, itulah dia perlunya kepada bahasa Arab Quran. So maksudnya lebih jelas dan tak ada lagi keraguan. Sebab bahasa Arab Al-Quran, perkataan yang digunakan tu tepat. Berkawan rapat. Yang salah adalah mungkin orang yang menafsirkan atau menterjemahkan perkataan. Tapi perkataan Al-Quran tak pernah salah. Allah guna tu tepat. Nak menunjukkan maksud yang Allah nak sampaikan. Cuma nak kena belajar perkataan tu apa benda cerita dia. Kan? Jadi untuk orang yang bukan Islam ni, tak ada masalah. Nak berniaga dengan mereka, buat bisnes, nak berkawan, office mate kita, tak ada masalah langsung.
Itu memang Nabi dah tunjukkan. Nabi bukan dengan orang kafir, dengan Yahudi. Pun duduk sekali di Madinah. Duduk sekali di mana. Bahkan para sahabat Abdurrahman bin Auf sampai ke Madinah pergi kan kisah nak pergi berniaga kat pasar. Pasar mana yang dia pergi? Pasar Yahudi yang dia pergi. Mana ada pasar orang Islam kat Madinah? Pasar Yahudi, Bani Qainuqa tu yang dia pergi. Berniaga di sana. Daripada tak ada duit sampai kaya. Berniaga kat mana? Pasar Yahudi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma yang dilarang bila berkaitan dengan agama. Bekerja dekat syarikat orang bukan Islam, boleh tak? Boleh. Yang tak bolehnya apa? Kalau kita mudahkan nampak, yang tak bolehnya bila nak pergi berurusan, contoh, kita yang uruskan jual beli arak, contohnya. Jual beli daging babi, contohnya. Itu tak boleh lah. Sebab itu dah masuk prinsip agama kita, tak boleh buat perkara-perkara tersebut. Tapi lain daripada itu, syarikat komputer ke elektronik ke yang bukan Islam, tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Yang ketiga, ada lagi yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Jangan suka berbohong lah. Elakkan sifat munafik, betul lah tu. Elak berbohong tu, elakkan dari sifat termasuk dalam nombor 1 lah. Yang masuk dalam nombor 1 kan? Ya, betul. Betul. Pengajaran umum bila kita ambil ialah apa? Memilih kawan. Penting. Memilih kawan. Bahasa ni sikit memilih circle kita. Memilih kawan. Sebab apa? Orang munafik li ikhwanihim, dia memilih saudara mereka itu orang kafir. Pilihan siapa? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Tak ada siapa paksa dia. Dia yang sendiri pilih untuk berkawan rapat, bersaudara dengan orang kafir. Maka orang Islam ataupun kita nak ambil pengajaran, kita nak kena pilih kawan. Nak kena pilih kawan. Pilih kawan yang apa? Yang memberi manfaat untuk akhirat, yang sentiasa bagi peringatan. Sebab kita pun bukannya selalunya lurus, ada waktu yang belok-belok juga. So kita perlukan orang untuk ingatkan kita waktu kita belok. Kan? Waktu kita dah terbelok tu, kita nak orang untuk ingatkan kita. Maka perlu kepada pilih kawan. Yang kita ambil daripada li ikhwanihim allazina kafaru. Kita nak pilih kawan, kita tak nak memilih kawan. Ni bukan cerita tentang orang bukan Islam je tau. Ni kita cerita tentang orang Islam pun secara umumnya. Walaupun mungkin orang tu orang Islam, tapi dia lah mungkin tak membantu kita untuk menguatkan iman ataupun menambah iman. Kan? Bahkan mungkin melemahkan lagi. Kan? Tak payahlah masuk kelas tadabbur tu, bosan. Bosan tu tak. Baca cukup lah. Nak masuk tadabbur apa. Terjemahan kan dah ada. Kan? Dah tu lama pula tu. Janganlah masuk kelas tadabbur. 12.30 tadi. Ngantuk tu tak? Ngantuk. Kan? Dia kena pilih kawan. Itu betul punya munafik tu. Allah. Bukanlah munafik. Baik. Tapi apa dia? Kena pilih kawan. Siapa yang kena pilih kawan? Kita kena pilih kawan. Anak kita kena pilih kawan. Kalau anak kita tu kecil, kita kena pilihkan kawan untuk mereka dan kita kena tahu dengan siapa mereka berkawan. Itu sangat penting. Sangat penting untuk anak-anak kita yang kecil. Walaupun dah besar, kita nak tahu orang tu, tengok circle dia. Sebab tu antara perkara yang dilakukan ketika nak mengahwini seseorang, Nabi suruh buat apa? Nabi suruh tengok keluarga. Agama. Nabi suruh pertama agama, yang kedua Nabi suruh tengok ini kalau kita dah jumpa calon. Dah jumpa calon. Nak cari calon, cari agama lah. Contoh dah jumpa calon seorang. Apa nak buat? Nabi suruh yang pertama, lihat pada apa yang boleh menarik perhatian kita. Pertama. Yang kedua, tengok family dia. Yang ketiga, tengok kawan-kawan dia. Tengok kawan-kawan dia. Sebab apa Nabi suruh tengok kawan? Sebab kawan memang mempengaruhi gaya hidup seseorang. Mempengaruhi. Sebab itu kena tengok kawan. Sebab tu orang kalau yang berniaga, banyak kawan dia orang berniaga lah. Kalau orang yang askar ataupun polis, kawan dia banyak yang itulah. Kan? Sebab itu kalau pergi surau pun, kan, kalau pergi surau, solat jemaah kan, selalunya yang lelaki lah, pergi ayah. Kita ada apa? Selalunya ada geng subuh. Sebab subuh tu selalunya yang waktu lain tak ada subuh dia. So ada geng subuh punya jemaah surau ataupun masjid.
Kan? Itulah geng yang selalu jumpa waktu subuh lepas tu ngeteh ke kan Tadarus Ustaz, geng tadarus. Geng tadarus. Tu semua geng. Tu semua pilih kawan. Masuk tadarus jumpalah geng tadarus. Kan? Masuk pergi solat subuh jemaah surau jumpalah geng subuh. So kena pilih kawan dan ini sangatlah penting untuk melihat kepada apa? Membentuk cara hidup seseorang. Cara hidup seseorang. Baik. Seterusnya kita nak lihat pada allazina kafaru min ahlil kitab. Baik, ini pengajaran yang saya nak ambil daripada min ahlil kitab. Apa yang boleh kita ambil? Sentiasa berdoa Allah teguhkan iman. Sentiasa berdoa Allah teguhkan iman. Baik. Perkataan ahli kitab, ahli. Apakah maksud ahli kitab? Orang yang Baca dengan kitab. Orang yang baca risalah dululah. Yang Orang yang tahu baca risalah orang yang yang dibawa oleh diberikan nabi-nabi dahulu. Betul. Baik. Kita pun ada guna perkataan ni. Kalau kita tak tahu tentang sesuatu, tanyalah kepada ahlinya. Maksudnya apa? Tanya kepada orang yang pakar, yang ada ilmu tentang. Betul. Dia bila sebut ahli kitab, maksudnya apa? Dia dah orang yang mahir. ada pengetahuan, yang pakar, yang tera tentang kitab. Maknanya bukan orang biasa-biasa. Bukan orang biasa-biasa, kira tahap minimum ustaz lah. Kan? Ustaz, syekh, tok guru, habib, ini semua ahli kitab. Maksudnya orang yang pakar, yang tahu tentang kitab. Baik, apa yang boleh kita ambil? Seseorang itu dia kena sentiasa berdoa kepada Allah SWT, agar Allah teguhkan, Allah tetapkan dia atas iman. Sebab apa? Sebab ahli kitab pun boleh tersalah dalam mengikut, dalam menilai sesuatu. Iaitu Nabi SAW antara doa dia yang famous ialah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Nabi perlu tak doa macam ni kalau ikutkan logik? Tak perlu. Wahai yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, engkau tetapkanlah hati aku atas agama. Perlu tak Nabi nak berdoa? Tak perlu. Sebab apa? Agama ni Nabi yang bawa. Tak perlulah pun nak ikut logik, tak payah nak minta pun. Sebab agama ni Nabi yang bawa. Allah dah amanahkan Nabi untuk bawa, Nabi yang bawa. Tapi kenapa Nabi tetap juga berdoa? Kerana walaupun orang itu, orang yang pakar tentang sesuatu, ada ilmu, ada kalanya tergelincir. Sebagaimana ahli kitab, mereka bukan tak ada ilmu. Mereka kenal tak Nabi? Lebih pada kenal sebelum Nabi diutus, mereka kenal tak? Kenal. Tahu. Sangat kenal. Kan? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi macam mana mereka kenal anak sendiri. Tahu sangat dah. Tahu serba-serbi, depan belakang, atas bawah, luar dalam, semua tahu. Sebab itu antara perkara yang pendeta tengok dekat Nabi, bila tengok ini Muhammad, apa yang dia buat? Dia selak baju Nabi kan. Tengok kat belakang ada bekas besar 1 dirham dekat belakang Nabi. Itu tanda kenabian dalam kitab mereka. Maka mereka memang kenal Nabi. Memang kenal Nabi. Kitab mereka itu bila kitab mereka tu macam Yahudi dan Nasrani. Yalah, kitab betul. Yang Nabi-Nabi bawa dululah kan. Betul. Kitab Nabi bawa dulu, terutamanya Taurat dan juga Injil. Mereka sangat kenal Nabi. Dan sebab itu dalam ayat surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Ayat yang Allah tegur Nabi, jangan kau buat sesuatu, jangan kau nak cakap sesuatu, aku nak buat esok kecuali kau cakap apa? Insya-Allah. Insya-Allah. Kisahnya apa? Kisahnya ketika Nabi di Mekah. Yes. Kan? Yahudi tanya dia. Ada seorang orang musyrikin Mekah, dia nak cari Nabi ni punya salah. Kan? So apa dia buat? Dia pergi hantar orang ke Madinah, orang Yahudi, tanya tentang Nabi ni. Kenapa dia pergi jumpa Yahudi kat Madinah? Sebab Yahudi kat Madinah memang kenal Nabi.
Memang kenal tahu serba-serbi tentang Nabi. So dia tanya, kokot ada bahagian yang Nabi ni tipu ke, boleh apa ke, dia pergi jumpa. Maka ahli kitab betul-betul dia kenal Nabi. Tetapi ada masanya apa? Tergelincir. Maka kita kena sentiasa berdoa agar Allah teguhkan iman kita dan tetapkan atas iman. Itu penting. Kalau ahli kitab pun boleh tergelincir, yang bukan ahli kitab lagilah besar peluang dia untuk tergelincir. Maka meninggal husnul khatimah tu. Nak akan husnul khatimah tu. Maka nombor 5, poin nombor 5 dia berkait dengan nombor 4, berkait dengan nombor 3, berkait dengan nombor 2. Nak teguh atas iman walaupun ahli kitab ada kala tergelincir. Antara yang membantu buat apa? Pilih kawan. Kena pilih kawan dan kena ada ilmu. Ini syarat untuk maaf. Kejap break kejap. Mana tu? Break. Ada Surah berapa? Ada 5. Hari ni lambat sikit. Assalamualaikum semua. Muka surat Waalaikumsalam. 547. Teruskan. Minta maaf. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Saya pun Assalamualaikum. Saya pun masuk balik. Baik. Dia bos jarang telefon, tapi kalau bos telefon adalah tu halnya, so jawab kejap. Baik. Baik. Min ahli kitab, maka ahli kitab pun boleh tergelincir, maka kita nak berhati-hati agar tidak tergelincir. Baik. Dan ini 5. Ada lagi ke? Siapa yang nak menambah pada bahagian ayat yang ke-11 ini? Kalau tak ada, kita nak bergerak ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ustaz, satu pandangan Ustaz. Ustaz apa tu tazakkur yang last tu. Sentiasa berdoa tu Ustaz. 1, 2, 3, 4. Allah teguhkan takkan iman ni, adakah yang ni doa yang Nabi ajar kita tu Ustaz, yang kita digalakkan baca selepas kita habis solat. Rabbana la tuzigh qulubana tu. Ada kena mengena tak? Rabbana la tuzigh qulubana ada, sudah tentunya ada. Ya. Sebab maksudnya ya Allah janganlah kau balikkan hati kami setelah engkau beri hidayah. Beri hidayah kepada kami. Nah, itu doa yang baik tu sebab datangnya daripada Al-Quran, dan Nabi SAW mengamalkan Rabbana la tuzigh qulubana. Betul? Ada kaitan. Kan? Nak doa atas iman, ini kan memang kena selalu buat lah. Memang kena selalu buat. Sebab apa? Sebab belum tentu orang yang hidup punya iman, dia akan nanti mati juga dalam iman. Belum tentu. Belum tentu. Dan amal itu dilihat pada khawatimah, pada penghujungnya. Amal tu yang penting dilihat pada nanti penghujungnya. Sebab itu kita minta husnul khatimah. Sebab penghujung tu nanti yang penting. Tengah ni ada orang yang naik turun. Tapi penghujung tu nanti tu yang penting. Sama ada dia sedang berada naik ataupun dia berada di bawah. Sebab itu bila orang yang sekarang ni kita nampak dia macam Islam tak berapa nak Islam lah kan, maka kita kata jangan kita terus condemn dia kan, kita kutuk dia, kau ni aku tengok daripada perangai kau ni memang kalau tak tingkat 5 tingkat 6 lah neraka ni kan. Kalau kat tingkat 5 tingkat 6 neraka kan, tak kan, sebab apa, nak tengok nanti pada penghujung dia, pada penghujung dia. Macam dalam hadis Nabi SAW sebutkan, ada orang yang sepanjang hidup dia buat amalan dengan amalan ahli syurga.
Tapi sampai pada nanti di akhir usia dia, kan, Allah uji dia, lalu dia terbalik, lalu dia buat amalan ahli neraka dan dia dimati atas perkara tersebut, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ada seorang lagi di sepanjang hidup dia, dia buat amalan ahli neraka hingga sampai ke penghujung hidup dia, Allah uji dia, lalu dia terbalik, dia buat amalan ahli syurga, lalu dia mati atas itu dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Maka kena sentiasa berdoa agar Allah teguhkan dan tetapkan atas iman. Saya yakin nak solat setiap hari on time bukan senang, kan? Nak habiskan satu Quran, satu juzuk, kan? Walaupun dah ada grup, bukannya senang juga. Grup tu dah paksa, tapi pun bukan senang juga, kena paksa juga diri, kan? Nak pergi belajar bahasa Arab bukan senang, nak belajar tadabbur bukan senang. Semuanya perlu kepada paksaan dan perlu berdoa kepada Allah agar Allah beri kekuatan dan keteguhan iman. Dan keteguhan iman ini penting lagi pada akhir zaman ini nak menghadapi fitnah Dajjal. Memanglah sangat lagi penting untuk mohon agar Allah beri keteguhan atas iman. Kadang orang rasa relax. Saya ni Islam, dia pun rasa relax. Tak berusaha nak kekalkan iman ataupun Islam. Baik, ayat yang ke-12. Nak baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 surah Al-Hasyr, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Wa la in qutilu la yansurunahum. Wa la in qutilu la yansurunahum. وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولا ينصرون. Terjemahan. Sesungguhnya jika orang Yahudi itu diusir keluar dari Madinah, mereka yang munafik ini tidak akan keluar bersama-sama mereka. Dan sesungguhnya jika orang Yahudi itu diperangi, mereka yang munafik ini tidak akan membelanya. Dan sesungguhnya jika mereka membelanya sekalipun, sudah tentu mereka orang munafik akan berpaling tadah. Kemudian mereka Yahudi tidak akan mendapat pertolongan. Baik. Ayat 12 dia adalah lanjutan ayat yang ke-11. Penceritaannya masih lagi mengenai kaum munafik. Baik. Ini Allah ceritakan lagi lah, Allah terangkan lagi tentang perangai kaum munafik ini, dan memang ini yang terjadi. Itulah apa? Bila Bani Nadir dihalau, diusir keluar. Maaf, sebelum tu lagi. Bila Bani Nadir diperangi, Yahudi tolong ke tak? Tak tolong. Bila Bani Nadir kena keluar daripada Madinah, munafik keluar sekali tak? Tidak. Tak keluar pun. Dia orang duduk juga dekat Madinah itu, kan? Walaupun Allah gunakan perkataan la in ukhriju, kan? Terjemahannya demi jika orang Yahudi itu dihalau keluar, jika, la in tu maksud dia jika. Dan walaupun Allah guna jika, maksud dia ada kemungkinan, tetapi sebenarnya tak. Memang inilah yang mereka lakukan. Dua sifat munafik, penceritaan yang Allah sebut dalam surah Al-Hasyr, dan mengenai sifat munafik ini adalah satu sifat yang memang kita nak sangat-sangat mohon kepada Allah agar Allah itu jauhkan kita daripadanya. Kerana kadang kita terlampau relax kerana dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam, kita baca Quran dan sebagainya, dan lalu kita rasa relax, rasa macam okey, aku ni okey ni, kan, aku buat apa yang Allah nak, aku solat,
aku baca Quran, dan lalu kita rasa tenanglah dengan kehidupan kita. Dan sedangkan nafaku ini juga ataupun orang munafik ini juga adalah orang Islam. Adalah orang Islam. Dia bukan orang yang bukan Islam. Maka setiap daripada kita terdedah kepada sifat munafik ini. Dan yang kita nak suburkan dalam hidup kita ialah perasaan gembiranya kita menjadi orang Islam dan berterima kasihnya kita atas Islam. Tapi kita susah nak menghargainya. Sebab apa? Iman dan Islam ni kita susah nak hargai sebab kita lahir je dah dapat. Jadi kita susah nak menghargai iman dan juga Islam ini. Berbanding dengan orang yang dia bukan Islam tapi akhirnya bila dia dah melalui kehidupan dia, Allah temukan dia dengan Islam. Jadi dia berbeza. Dia punya perasaan tu. Dan sebab tu kita boleh lihat orang yang bukan Islam, bila dia masuk Islam, dia punya apa tu? Iman. Kefahaman. Dia punya pergi tu. Dia punya pergi tu lain macam dalam Islam. Sebab apa? Dia menghargainya, dia menghargai iman dan juga Islam yang dia dapat. Sebab apa? Sebab dia cari. Setelah dia lalui pelbagai ujian dalam kehidupan dia. Baik. Kita dah pukul 12:11 dan ikut jam kita dah 1 jam lah. Kelas kita sejam lebih sikit. Mungkin mengantuk pun dah start mengantuk sikit kan. Tough lah nak buat ni kan. Baik, boleh tak kalau saya nak kita berehat sekejap kan, kita tak pernah buat lagi lah kan. Kita nak berehat sekejap dalam 5 minit. Tea break lah Ustaz, tea break. Tea break. Dan sambil tu kita nak saya nak bawa kita melihat satu video kan, betapa orang menghargai orang yang bukan Islam. Bila dapat Islam itu dia benar-benar menghargainya. Ya. Oh, best pula ada video. Dengar ke? Boleh dengar? Dengar alhamdulillah. Selingan. وصلنا إلى كوكب اليابان بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف وجدت القرآن أول ما سمعت؟ جميل جدا. الإسلام هو الذي كنت أبحث عنه منذ. Ajar Zainon translate sikit. Ke bawah tu tulis tu. Mana? Guided through the Quran. Dia kata dia sangat tak nampak. Ada. Oh, okey. Nampak tak translation dia? Tak nampak Nampak. Bendera putih. Nampak. Boleh nampak? Dah nampak. أنا الآن في قاعة دراسية في جامعة كيو. Now I'm in lecture room. ومحاضرة للبروفيسور كمال إيكودا وحديث عن الإسلام والشريعة الإسلامية. الكلمة التي أحبها وهي الصراط المستقيم. الله. Buatkan sikit Ustaz. يعني إلي حضرة كيف يهذب الإسلام النفوس Nak sikit nampak. Okey. Saya dah kuatkan dah ke? Okey, betul. Tak apa, dia wording dia ada tak apa. Dah buat tu ada cukup dah. Tak dengar suara Ke dengar? Dah dengar. Dengar lagi. من الظلمات إلى النور. Dus alles wat ik in het verleden fout heb gedaan, heb ik kunnen verbeteren. Alle zaken, die kunnen wij nemen uit de islam. Met als basis de Koran. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قدمت وظيفة وهو طلب لهذه الوظيفة، وكتب عنوان طلبه آية في كتاب الله وهي قول النبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. I was traveling. I bring people to Islam, more than 2,000 people. I travel to more than 100 countries with my car carrying the logo of Islam is peace. منذ أن وصلنا إلى اليابان ونحن نرى في أعين المسلمين
كلمة واحدة فقط، أين أنتم عنه؟ نحن نحتاج إلى دعائكم. بعد الشهادة صارت كل الصفحات مفتوحة. نعم. أهلا وسهلا. هنيئا لك على أن تبدأ حياتك الجديدة. أسلمت روحي للإله قد زان لي. بسبب الفيلم الذي ساهمت في إنتاجه وأنتجته، وهو فيلم فتنة الذي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Is mijn beeld over de islam echt 100% gedraaid. Het heeft mij ook echt een warm gevoel gegeven. Hoe meer ik kennis opdeed, hoe warmer dat gevoel werd. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ووجدك ضالا فهدى. Y fue en ese momento realmente que surgió dentro de mí algo. Dijo, ordéname. Dime qué quieres que haga, que yo lo hago. Me da lo mismo ir aquí, allí. Dime qué quieres que haga, yo lo hago. Ordéname. كنت ضالا ولكن الله رزقني بالهداية. الحمد لله رب العالمين. هل شعرت بالتعب من هذه الحياة؟ Donc on est perdu. On suit ses passions en nos passions nous mènent partout. Dat boek heeft mij eigenlijk veranderd. En aan het einde van die zoektocht, toen ik alles had gelezen, toen was er voor mij maar één conclusie mogelijk en dat is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. دين الإسلام يقدم هدف الحياة. القرآن كأنه روحي وبه أهتدي. فما أجمل نعمة الهداية. De Koran is mijn leidraad. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een boek wat voor mij bepalend is over hoe ik in mijn leven sta. It feels like it's something with substance. It's heavy, you know. It's just something very feels very pure and touches your heart. Ja, de Koran is heel belangrijk in mijn leven. Het is eigenlijk de leidraad van mijn leven. En ja, het is het woord van Allah. De Koran is als mijn ruggengraat. Hier. Deze. Als de Koran er niet is, dan ben ik labiel. I hope this trip around the world will give me the passport to Jannah, inshallah. Es un dua continuo que hago. Allah, haz que mi familia, haz que todos vivamos como musulmanes y muramos musulmanes. Esto es lo que deseo. Y que mi descendencia sea musulmana. أشرقت قلوبهم بالقرآن. أتسوشي أوكودا من اليابان. دانيال من السويد. Mohammed Stefan Leka from Romania. Joseph Stevens, Al-Hollandi. Kazuki Shimomura. Abdulkarim Shimoyama. Ebu Hureira من España. Dr. Amin Makoto Mizutani. من طوكيو. Hugo من السويد. Ik ben voetballer Mehdi Chonsoishu. Yabani Muslim. مسلم ياباني. بالقرآن. بالقرآن. اهتديت. بالقرآن. اهتديت. بالقرآن اهتديت. بالقرآن اهتديت. اثنين. وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى الطريق وهو الشفيع هو الرفيق. Sedih Ustaz. Mudah-mudahan segar sikit. Betapa maaf bunyi pula lagi. Baik, satu soalan yang ditanya, aina nahnu fihim, di mana kita dalam amalan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ada seorang tu dia bukan lahir Islam yang bawa terak tu. Dia kata dia telah mengislamkan berapa ramai? 2,000 orang. 2,000 orang. Dia ngajar buka kelas macam saya ke tak? Di Islam dia kecil macam saya ke tak? Dia dah mengislamkan 2,000 orang. 2,000 orang. Masya Allah. Kita mungkin belum lagi, tapi kita masih lagi struggle dengan nak mempertahankan naik turunnya Islam dalam diri kita kan.
Sedangkan orang lain yang bukan Islam, lahir bukan Islam tu telah pergi jauh bersungguh-sungguh dengan agama ini, mempertahankannya dan menyebarkannya kepada orang lain. 2,000 orang bandingkan saya personally seorang pun belum lagi. Seorang pun belum. Bahkan tak pernah terfikir pun nak berdakwah kepada non-Muslim tu untuk cerita tentang Islam. Kadang nak cerita dalam ahli keluarga pun fikir 2-3 kali. Punyalah lemah iman. Nak cerita dalam keluarga pun tak cukup kuat. Apatah lagi nak cerita kepada orang luar. Dan jadi ini dan mereka kalau kita lihat tadi itu orang-orang Jepun, mereka semua cakap bahasa apa? Semua cakap dalam bahasa Arab. Mereka Islam daripada kecil? Tak. Mereka orang Arab? Bukan. Tapi kenapa mereka boleh cakap Arab? Boleh baca Quran, boleh faham dan kita tak boleh. Itulah bila komitmen Islam dan iman mereka berbanding dengan kita. Kita terlampau apa? Terlampau rasa Complacent. Complacent. Kita terlampau rasa sangat dengan apa yang kita dah dapat. Kan kita bukannya take for granted tak, tapi kita terlampau selesa. Kan umpama kita warga negara Malaysia ni banding dengan warga negara luar, masuk sini baru berapa tahun dah boleh beli kereta, boleh beli rumah, kan, cash. Kita duduk sini daripada kecil sampai ke besar masih lagi mungkin menyewa, mungkin bezanya. Tapi itu tak apalah hal dunia, tapi ini hal agama. Betapa kita masih lagi selesa dengan keadaan yang kita berada, kita rasa okey dah. Aku ni solat 5 waktu okey dah. Aku hari-hari baca Quran, okey dah. Aku masuk kelas tadabbur, aku ajar tadabbur, rasa okey dah. Rasa dah buat sesuatu untuk Islam. Sedangkan jauhnya lagi kita banding dengan mereka yang baru mungkin 5 tahun, 10 tahun dalam Islam. Anak kita 5-10 tahun, apa yang boleh dia buat? Tak boleh buat apa. Ini orang yang 5-10 tahun dalam Islam dan mengislamkan 2,000 orang. 2,000 orang. Kita masih lagi berfikir-fikir untuk nak menasihati anak-anak kita tentang agama ni, tentang pasangan kita, kan, ahli keluarga kita. Masih lagi berfikir-fikir nak cakap. Orang lain dah pergi jauh awal daripada kita. Maka ini perkara yang kita nak minta Allah teguhkan, Allah tetapkan, Allah beri kekuatan kepada kita atas iman dan juga Islam ini. Kita tak nak Islam kita itu hanya Islam, tapi Islam yang munafik, Islam orang yang munafik. Islam juga pada zahirnya, tetapi tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah SWT. Baca Quran. Orang munafik itu lagi hebat lah pada kita. Sebab apa? Dia orang jumpa Nabi. Sentuh dengan Nabi. Lagi hebat daripada kita. Tapi Islamnya tak ada nilai di sisi Allah SWT. Kita tak pernah pun jumpa Nabi, kita hanya berharapkan belajar Al-Quran yang Nabi tinggalkan dan juga hadis Nabi SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan iman itu hinggalah kita bertemu dengan Allah SWT. Tetapi nanti kita tetap juga ada satu soalan yang Allah akan tanya. Sepanjang engkau Islam 30, 40, 50 tahun, apa yang kau dah buat untuk Islam? Adakah kau rasa seorang saja okey, aku Islam? Okey dah. Ahli keluarga aku Islam, okey dah. Adakah kita berpada dengan itu? Sedangkan setiap hari kita melafazkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iaitu apa? Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Kita tak sebut hanya kepada Engkau ya Allah aku mengabdikan diri, tak, kita sebut kami mengabdikan diri. Maksudnya apa? Kita nak ramai-ramai semuanya mengabdikan diri kepada Allah. Kita nak ramai orang yang belajar Quran, yang faham Quran. Bukan kita nak kita sahaja. Kita nak na'budu ramai-ramai. Ramai-ramai. Ini komitmen yang telah kita sebutkan kepada Allah SWT. Bukan kita je seorang nak solat, kita nak anak beranak kita solat, ahli keluarga kita solat, jiran-jiran kita solat, kawan-kawan kita solat. Kita nak semua orang nak budu, sama-sama mengabdikan diri kepada Allah SWT. Baik. Maka ini ayat yang kita nak perhatikan pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12.
pada surah Al-Hasyr ini yang menceritakan mengenai sifat munafik. Satu sifat yang sangat-sangat bahaya, kan, yang ia hanya terjadi kepada orang Islam, dia tak jadi kepada orang kafir. Orang kafir tak ada munafik. Orang munafik ini hanya pada orang Islam sahaja. Maka kita nak belajar menghargai Islam dan iman yang Allah dah berikan kepada kita. Kita nak belajar menghargai Islam dan juga iman yang Allah berikan kepada kita. Baik. Kita melihat pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 pada surah Al-Hasyr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jizanal. Tadi apa ni, satu orang tadi siapa nama dia bangsa apa tak ingat dia. Bangsa Jerman dia kan? Yang Jerman dia kan? Yang 2000 nama dia siapa, dia orang apa dia? Orang Romania, tak salah saya orang Romania. Romania. Dia kerja apa mana, hal identiti dia boleh Ustaz cerita sikit tak? Oh, saya tak, itu nanti saya tengok episod dia. Itu dia ada episod dia. Episod cerita tentang setiap orang yang ada dalam video tu lah. Dia akan ceritakan detail, dia akan jumpa orang tu detail lah, tanya kehidupan dia macam mana sebelum Islam dan macam mana boleh dapat hidayah masuk ke dalam Islam dan apa usaha yang mereka lakukan. Budak yang Singapura tu Ustaz, tak ada video dia? Yang mana? Yang Singapura tu. Yang Singapura yang mana ya? Dia ajak rakan-rakan dia juga, banyak yang dah mula rasanya lah. Tak ingatlah nama dia. Muda lagi, very young. Masya Allah. Saya suka tengok program-program macam tu. Dia orang banyak buat video. Baik. Lupa dah. Singaporean aktif juga sebab dia bukan negara Islam. So dia aktif pada bahagian-bahagian ni. Sebab negara kita negara Islam. Kan negara Islam yang antara yang ramai ke depan tu untuk berdakwah kepada yang non-Muslim ni, banyaknya orang yang mu'alaf lah kan. Kita kenal kat Malaysia ni kan, macam Firdaus Wong. Firdaus Wong, Ustaz Kamarudin Abdullah, itu semua orang-orang yang bukan Islam lah asalnya kan, semua mu'alaf. Yang masuk Islam, dia orang yang paling ke depan sekali untuk berdakwah kepada, sebab apa? Sebab dia orang dah tahu iman dan Islam tu macam mana dia punya rasa dia. Dan dia tak nak orang lain macam dia dulu, nak rasa macam mana dia rasa. So dia ke depan. Sebab kita tak dapat nak rasa perasaan tu, sebab kita memang lahir dan memang Islam lah. So perasaan menghargai tu kurang sikit. Macam Abid Liu tu Ustaz. Abid Liu tu. Oh ya Allah, saya amazed lah. Allah, saya memang tabik dia. Betul. Masya-Allah. Dia memang jauh. Yang dari Afrika. Yang dari Afrika tu, yang baby tu Ustaz, dia lahir daripada Katolik. Itu pun saya dengar juga. Ibu bapa dia Katolik. Sekarang ni dia dah remaja dah. Tu dia punya video, dia berapa ribu orang dia masukkan orang Islam. Budak je. Apa nama dia, tajuk video tu Januria? Tak dengar, kena unmute. Kena unmute je. Januria unmute dulu. Unmute. Okay. Nama tajuk dia Chinese Muslim from Singapore. Dia research surah Fatihah punya sedap. Harap nama dia, Harap. Harap. Cina ke? Cina Ya, Cina. Very young. Dia selalu buat program dengan rakan-rakan Chinese Muslim dia. Budak-budak aja. Ya. Kadang perkara macam ni, video macam ni bagus untuk kita tengok kan, untuk kuatkan diri kita, untuk bagi kesedaran pada diri kita sebenarnya kat mana kita. Kadang kita tenggelam dengan selesa kan, kadang macam kita kan, sendiri. Dia interview budak-budak Cina yang masuk Islam, jadi dia macam secara tak langsung dia encourage yang lain lah masuk Islam. Nampak dia tak tahulah. Nampak dia aktif sekarang kat Singapura. Ya betul. Betul. Kadang bukan orang lain, kadang macam saya pun rasa macam aku ni dah
mengajar aku ni Takut macam-macam Ustaz. dah lah buat kan. Ada Rasa perasaan macam takut ya. okey. Ya. Rasa Kadang takut. kita rasa selesa dah. Kita rasa macam okey dah. Aku ni rasanya dah buat dah sesuatu yang sepatutnya ni kan. Tapi bila tengok orang lain jauh lah rasa jauh. Okey, ayat Jauh. 13 pula. Ayat 13. Ayat 13. Baik, kita baca ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم Terjemahan. Kerana sesungguhnya kamu sangat ditakuti dalam hati mereka melebihi Allah. Yang demikian itu kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan keesaan Allah dan kebesarannya. Baik. Salah satu sifat orang munafik ialah mereka ini dikelilingi dengan perasaan takut. Dikelilingi dengan perasaan takut. Manakan tidak, kenapa yang menyebabkan mereka itu jadi munafik? Munafik ni maksudnya apa? Bermuka-muka kan? Kenapa mereka jadi bermuka-muka? Kerana mereka takut nak menzahirkan Islam kepada orang bukan Islam. Mereka takut nak menzahirkan bukan Islam kan kepada orang Islam. Dua-dua dia takut. Dengan orang Islam dia takut nak bagi tahu yang dia ni tak berapa Islam. Dengan orang bukan Islam pun dia takut nak menunjukkan yang dia ni sebenarnya adalah Islam. Dia dilindungi dengan rasa ketakutan. Sebab apa? Nak menjaga diri sendiri. Kalau dia tunjukkan bukan dia ni bukan Islam kepada orang Islam, maka mereka takut akan diapa-apakan. Kan? Akan diapa-apakan, bimbang. Kalau tunjuk yang mereka ni memang pro Islam kepada orang bukan Islam, maka mereka takut juga nanti tak dapat tolong ke, tak dapat bisnes ke, tak dapat apa-apalah, takut. Maka dikelilingi oleh rasa takut. Dan dalam ayat surah Al-Mujadalah juga kan kita dah belajar tentang mereka ini, apa yang mereka takut. Ayat yang ke-12 iaitu apa? Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Allah kata, wahai orang beriman, bila kamu nak berjumpa dengan Nabi, maka pergi sedekah dulu. Ingat tak ayat yang ke-12? Maka orang munafik tak jumpa Nabi sebab apa? Tak nak sedekah. Tak nak sedekah. Tak nak sedekah. Takut nak bersedekah sebab apa? Sebab takut duit habis. Takut duit habis. Dan maka orang munafik mereka dikelilingi dengan perasaan takut dari pelbagai sudut. Pelbagai sudut. Dan kalau pergi berperang pun mereka ini adalah orang yang takut mati. Mereka kalau pergi perang, mereka adalah orang yang takut mati. Kita lihat surah yang ke-47 ayat ke-20. Ayat ke-20 pada muka surat 509. 509 surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat ke-20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت رأيت الذين الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم لهم. Terjemahan. Kerana gemarkan pahala berjuang menegakkan Islam, orang yang beriman berkata, alangkah baiknya sekiranya diturunkan satu surah daripada Al-Quran yang mewajibkan jihad. Maka apabila diturunkan satu surah daripada Al-Quran yang jelas keterangannya dan disebut di dalamnya hukum hakam yang mewajibkan perang, yakni jihad, sudah tentu engkau akan melihat orang yang ada penyakit, yakni syak dan kufur, dalam hatinya memandang kepadamu dengan terbeliak matanya seperti pandangan orang yang pengsan kerana takut menghadapi mati. Dengan yang demikian, maka kebinasaanlah lebih hampir kepada mereka. Baik. Orang munafik ayat ni iaitu orang yang fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada sakit. Ada penyakit. Kan bila suruh je nanti pergi berperang, terbelalak mata dia macam macam kalau kita macam orang nampak hantu lah. Kan macam orang nampak hantu, terbelalak mata dia. Kenapa? Kerana takutkan kepada mati. Dan mereka ini, sifat mereka kalau di medan perang kan, salah satu sifat mereka ialah pertamanya mereka ni suka dia akan duduk kat belakang. Kan dia barisan, dia orang suka duduk kat barisan yang belakang-belakang. Dia akan duduk di barisan yang paling belakang yang dia orang boleh. Tak nak duduk depan. Sebab apa? Sebab takutkan kepada mati. Dan kalau tengah perang pun kan, mereka akan lakukan seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-9 ayat yang ke-57. Surah 9 ayat 57 pada muka surat 196. Muka surat 196. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Terjemahan. Kalau mereka dapat tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, nescaya mereka segera menuju ke arahnya serta melompat masuk ke dalamnya. Ini sifat mereka lah. Kan ada tempat perlindungan apa je, gua ke lubang ke apa benda akan masuk. Allah gunakan melompat masuk, punyalah nak tunjukkan bersegeranya mereka tu nak cari tempat perlindungan, melompat masuk. Penakut lah. Penakut punyalah, penakut tu melompat-lompat masuk dalam cari tempat perlindungan. Begitu sifat orang munafik, mereka dikelilingi oleh ketakutan. Dan kalau orang yang dikelilingi oleh rasa takut, memang tak boleh ke mana lah. Memang tak boleh ke mana. Tahu bawah ni. Contoh, nak berniaga kan, takut rugi. Nak ke mana lah? Nak berniaga takut rugi, memang tak ke mana lah. Duduk kat situ. Nak buat apa-apa je pekerjaan takutkan orang cakap, takut ni takut tu, memang tak ke mana lah. Duduklah je dekat situ dan diam. Baik, maka ini perkara yang rasa takut ini yang mengelilingi ataupun membaluti orang-orang munafik. Dan ini adalah satu bentuk ketakutan yang pelik. Pelik. Sebab Allah sebut apa? Dalam ayat 13. Mereka takut kepada Nabi itu dan juga orang beriman lebih daripada mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pelik. Pelik. Takut dekat
Takut kepada orang beriman dan Nabi itu lebih mereka takut daripada takut kepada Allah SWT. Kenapa mereka boleh macam tu? Sebab mereka qaumun la yafqahun. Qaumun la yafqahun. Dalam terjemahan dituliskan apa? Mereka ialah kaum yang tidak mengerti. Tidak mengerti. Baik. Kita pernah dengar dalam Quran Allah sebutkan dalam ayat ini qaumun la yafqahun. Baik. Kita juga pernah dengar dalam Al-Quran Allah sebutkan La ya'lamun. La ya'lamuna. Baik, apa maksud la ya'lamun? Ya'lamun tidak mempunyai ilmu. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Yafqahu. Tadi la Tidak yafqahu. mengerti. Tidak mengerti. Tidak mengerti. La ya'lamun tidak mengetahui. Apa beza? Tak tahu dan tak reti. Kenapa Allah tak guna la ya'lamun? Kenapa Allah guna la yafqahu? Tak mengerti ni dia dah tahu tapi dia tak reti juga nak buat. Yang tidak mengetahui ni tak tahu langsung. Tak mengerti, tak mengetahui, dia tak tahu langsung. La yafqahun dia. Itu bahasa saya lah Ustaz. Kalau la Tadi ya'kilun dia, pula, kalau la ya'kilun pula tak guna akal. ada la ya'kilun pula. Kan? Tapi la ya'kilun beza dia tak banyak lah. Mereka kaum yang tidak berakal kan. Terjemahan tidak berakal. Tak sama dengan tidak mengerti tu kan. So dia berbeza lah dengan mengerti dan mengetahui. Kan? Baik. Maka semua ini nak lihat perbezaan dia. Memang kita kena kembali kepada bahasa Arab dia. So bahasa di sini la yafqahun adalah perkataan dia adalah fa, qaf dan juga ha. La ya'lamun, ain, lam, mim dan juga mim. La ya'qilun, ain, qaf dan juga lam. Akal. Baik. Semua pergi ke akal tu. Mungkin dalam bahasa dalam bahasa Melayu mungkin makna dia lebih kurang mengerti dan mengetahui lebih kurang kan, tapi bila lihat dalam bahasa Arab berbeza. Macam Haji Yahya sebutkan tadi la ya'lamun kan, asasnya ialah apa? Ilmu. Asasnya ialah ilmu. Dan maksud dia mereka tak ada ilmu. Tak ada ilmu pun tentang perkara tersebut. Bila Allah kata walakinna aktsaran nas la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia dia tidak mengetahui. Maksud dia apa? Dia tak ada ilmu tentangnya. Maksud tak ada ilmu tu apa? Maksud dia tak belajar sampai dia tahulah. Dia tak belajar sampai dia tahu. Kan dia lahir je Islam, dia okey dah. Pergi surau tengok orang semayang macam tu, tengok orang puasa macam tu, dia pun buatlah. Sebab apa? Sebab dia tengok orang lain pun buat. Tapi dia ada ilmu tak tentang macam mana nak solat yang betul, bacaan solat yang betul. Ini ke bacaan yang Nabi baca? Ini ke solat yang Nabi buat? Tak tahu. Dia la ya'lamu, dia tak tahu pun. Dia cuma tahu ada tengok kan apa yang orang buat, dia pun buatlah. Kan? Sebagaimana dalam Quran sebut, apa tu? Bila Nabi ajak kepada sesuatu, dia kata apa? Kami mengikut apa yang nenek moyang kami dulu buat. Tu je dia. Jawapan dia tu je. Apa nenek moyang kami buatlah. Sebab apa? Dia la ya'lamu. Tak ada ilmu pun tentang dia. Dia memang lahir Islam, itulah yang dia buat. Dia tak pergi belajar pun tentang Islam itu apa. Itu tentang la ya'lamu. Ilmu pun tak ada. Maksudnya ilmu pun tak ada. Ilmu pun tak ada. Bila la ya'lamu. Baik. La yafqahun maksud faqafa. Kalau kita setakkan bari dia akan jadi fiqhun. Kan. Fiqhun pernah dengar tak? Faqab lam ni Ustaz. Maaf. Ha. Saya sambung balik. Dasar dia ha. Minta maaf. Dia bila doktor tulis Arab macam ni lah.
Ustaz, root word dia So, apa dia- kan? Tu pakohan. Nama dia. Pakohun. Fiqhun. Root dia samalah, sama huruf faqaha. Oh, ha. Hmm. Okay. First time Macam dengar. ilmun, root word dia Alamak. alima. Oh, kenapa dia li? Itu memang nak tahu tu memang kena tengok pada Arab. Oh, okey okey. Kan? Sebab itu dalam kaedah kita belajar bahasa Arab kan. Yang saya kata apa? Apa kaedah dia untuk huwa, fi'il madhi huwa? Perkataan depan belakang baris atas. Perkataan 3 huruf. 1 dan 3 baris atas. Depan dan belakang baris atas. Huruf yang tengah ada baris kan? Saya sebut ada baris je. Atas ke bawah ke Bawah depan. ke Saya sebut depan. itu je. Betul. Saya highlightkan depan dan belakang. Tengah saya tak highlight sebab apa? Tengah-tengah tu kadang dia baris atas, kadang dia baris bawah, kadang dia baris depan. Okey okey. Ini aklun. Kita guna akal lah. So root word dia sama je. Aqala. Aqala. Okey. Bawa kepada aklun. Baik, untuk faqaha ataupun fiqhun, ini selalu kita dengar lah dalam bahasa kita. Apa dia? Fiqh. Fiqh. Sini fiqh, kita kata fiqh. Root word dia inilah dia. Fiqh. Baik, apa maksud fiqhun? Kita letak kat situ sebelah dia root word dia. Faqaha. Baik. Fiqhun maksudnya apa? Bahagian ilmu ada, ilmu tu pula mendalam. Bila masuk bahagian fiqhun, baik, ilmu tu ada dan ilmu itu mendalam, bukan ilmu yang asas-asas. Sebab itu bila cerita tentang fiqh, kita cerita tentang hukum hakam yang kalau mungkin orang awam nak tengok perbincangan tu pun susah sebab dia cerita tentang hadis ni dia membatalkan hadis ni dia nak masukkan dengan hadis, macam-macam istilah. So dia kena ada ilmu yang mendalam. Bukan saja ada ilmu tapi kena ada ilmu yang mendalam. Kan? Kalau belajar baca tu dia bukan baca je, dia ada taranum. Taranum tu pula, taranum bukan level yang biasa, level yang macam-macam. Semua qiraat dia tahu. Itu ilmu yang mendalam lah. Baik. Maka Allah kata dalam ayat ini, orang munafik la yafqahun. Allah bukan kata la ya'lamun. Allah kata la yafqahun. Maksud dia mereka tahu. Yang mereka patut takut tu Allah. Tapi mereka la yafqahun. Tak ada ilmu yang mendalam pengetahuannya tentang itu. Sehingga menyebabkan mereka nak takut kepada Allah. Umpama orang yang dia tahu je Allah ada waktu dia buat perkara yang tak baik. Dia tahu Allah ada, Allah tengok. Dia ya'lamun. Tetapi dia tak yafqahun. Maksud dia ilmu tu tak betul-betul masuk dalam diri dia sehingga membuatkan dia rasa takut nak buat dosa tu. So orang yang buat dosa bukan kerana dia tak tahu tu dosa. Dia mesti tahunya tu dosa. Tapi dia tak yafqahun. Dia tak mendalam ilmu tentang perkara tersebut. Maka sebab itu Allah kata orang munafik dalam ayat ini dia la yafqahun. Allah tak kata dia la ya'lamun. Mereka ini orang-orang yang tidak mendalam pengetahuannya tentang Allah itu. Sebab kalau dia betul-betul mendalam pengetahuan dia tentang Allah, dia pasti akan takut Allah lebih daripada dia takut dengan Nabi dan juga orang beriman. Sebab itu saya katakan pelik. Dia adalah bentuk takut yang pelik. Dengan Nabi dia takut, dengan Allah dia tak takut. So dia tahu tapi dia tidak faqih. Tidak yafqahun. Baik, maka itu perbezaan dia. Itulah sebab kita nak nak tahu perbezaan ini, dia kembali kepada bahasa dan kembali kepada bahasa. Bahasa penggunaannya adalah tepat. Terjemahan kemungkinan tak tepat. Tetapi memberikan makna umum. Tapi nak kata tepat, nak kata confirm tepat tu ada kemungkinan tak tepat. Tapi ayat yang Allah gunakan dalam Quran itu pasti tepat untuk Allah sampaikan maksud tu. Pasti tepat. Itu dalam ayat ni Allah guna
yafqahun. Allah tak guna la ya'lamun. So Allah nak sampaikan maksudnya orang munafik ini mereka bukan tak ada ilmu, tetapi ilmu tu macam tak ada bagi kesan dekat mereka. Sebab itulah mereka menjadi orang yang la yafqahu. Baik. Baik, maka apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-13 ini? Mungkin ayat yang ke-12 pun boleh kalau nak kaitkan, dan juga ayat yang ke-13. Ustaz, Assalamualaikum. Sebelum tu saya nak tanya satu soalan. Baik. Pasal kaum munafik. Kalau ikut dalam Quran, dalam surah Al-Hajj dan surah-surah yang lain pada zaman Rasulullah, ada satu golongan kaum yang dinamakan munafik. That means has a group lah, they go together as a group. Orang kafir, orang munafik dan orang beriman lah. Tapi dalam zaman sekarang kita tak ada pakai kaum munafik kan Ustaz? Ataupun sifat yang ada dalam orang Islam tu kita kata, but not as a group yang kita identify them. Sebab tak Ya, jumpa. betul. Payahlah tu nak ada. Kita guna sebagai sifat, kita tak guna sebagai grup. Sebab Tapi zaman dulu sebagai satu grup lah kan, ada kan? Dulu sebagai satu grup, sebagai satu grup, tapi para sahabat pun tak tahu siapakah mereka. Para sahabat tak kenal pun mereka. Yang tahu hanya Nabi dan seorang sahaja sahabat tukang tulis. Itu sahaja yang tahu. Orang lain tak tahu. Abu Bakar tak tahu, Umar pun tak tahu. Sampai kesudahlah mereka tak tahu siapa dia orang munafik yang ada dalam kumpulan mereka itu. Mungkin mereka boleh agak-agak lah kan, macam orang yang selalu menentang dan sebagainya, mungkin mereka boleh agak-agak. Tapi nak tahu betul-betul siapakah grup ini yang ada, tak tahu. Mereka tak tahu. Cuma apa Quran menyatakan Nabi tak zahirkan Ustaz? Nabi tahu. Nabi tahu kan? Nabi tak zahirkan dekat sahabat Ustaz? Sebab orang munafik ni dia boleh masuk Islam, boleh betul-betul bertukar later on kalau Tuhan berkenak lah kan. Dari munafik dia boleh upgrade status dia ke betul ke pure Muslim, betul-betul believing in Allah, faith apa semua. Masa tu dia munafik. Bila dia sedar dia bertukar. Ada tak possibility macam tu Ustaz? Possibility itu ada, tapi selalunya chances dia sangat rendah. Rendah. Sebab apa? Sebab dia dah masuk Islam, nak dapatkan kesedaran untuk betul-betul Islam tu sebenarnya susah. Berbanding dengan orang bukan Islam, nak dapat petunjuk Islam itu lebih mudah daripada orang munafik sendiri. Nak dapat lagi petunjuk Islam itu. Sebenarnya susah. Lagi satu Ustaz, takut Umar pergi bunuh dia orang kan. Itu antara sebabnya. Kenapa Nabi SAW tidak menzahirkan ataupun memberitahu siapakah dia golongan munafik. Antaranya ialah yang pertama sebab Nabi tak nak orang bukan Islam kata, kau tengok Muhammad ni, dia memecah dia macam ada strata, macam ada golongan kelompok-kelompok dalam grup dia. Dia bahagikan yang ni aku punya kroni, yang ni kroni yang tak berapa baik, dia bahagi-bahagikan dalam kumpulan. Sedangkan orang luar tengok itu semua Islam. Orang luar tengok semua ni adalah Islam. Kan? Tapi bila orang tengok, Nabi Muhammad bahagi, yang ini sahabat, yang ini ada munafik. So dalam Islam dah macam ada dua pecahan. Jadi orang bukan Islam tengok, apa cerita ni kan? Islam, tapi ada dua golongan dalam tu. Macam mana? Kan? Kata Tuhan satu, Nabi satu, tapi ada pecah pula dekat dalam tu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi tak memberitahu mengenai nama-nama kaum munafik ini ialah kerana takut berlaku perpecahan sendiri dalam kumpulan para sahabat. Takut berlaku perpecahan. Yang ketiga, seperti mana yang Haji Nuriyah sebutkan, bimbang nanti mana yang perangai macam Umar Khattab memang akan pergi carilah geng-geng munafik ini kan untuk diapa-apakan. Maka sebab itu Nabi merahsiakan nama golongan munafik ini, dan sebagai pengajaran untuk kita bahawa
yang kita nak lihat bukan kepada orang tu. Yang kita nak lihat adalah pada perangai dia. Sebab itu orang munafik tak pernah disenaraikan pun siapa, sebab mungkin jangan nak fokus kepada orang tu. Orang tu bila dia mati, matilah dia. Tapi yang nak difokuskan adalah perangai dia tu akan terus hidup sampai hari ni. Dia tu mati dah. So kalau kita lihat orang munafik, dia ni contohnya. So bila dia mati, kita anggap dia mati dengan munafik dia itu. Tak, dia mati dengan sifat munafik yang ada pada dia, tapi sifat munafik tu akan terus hidup pada diri orang Islam sebagai satu cabaran. Sebab itu antara soalan Ustaz. Ya. Masa zaman Nabi saja yang kenal orang tu orang munafik kan. Jadi kalau macam orang tu meninggal, Nabi solat jenazah dia tak Ustaz? Baik. Dalam hadis sebutkan mengenai orang munafik, bahkan ketua orang munafik yang dia meninggal, ada riwayat sebutkan bahawa Nabi solatkan juga. Nabi solatkan juga. Nak tunjukkan dia masih lagi Islam. Okay. Tetapi walaupun Nabi doakan mungkin apa dan sebagainya, tapi itu semua hukumnya nanti atas Allah Azza wa Jalla. Atas Allah. Allah yang akan hukum dia. Allah nak bagi kemaafan pada dia ataupun Allah nak masukkan dia kepada neraka yang paling rendah sekali. Itu atas Allah. Sebab bila Nabi nak solatkan orang munafik, para sahabat tegur, wahai Rasulullah, dia ni munafik ni. Dia ni munafik ni. Kan? Tapi Nabi solatkan juga. Kan? So kita kan solat kan, kita pun tak tahu siapa yang munafik, siapa yang bukan munafik. Kita boleh lihat daripada sifatnya sahaja. Sifatnya pun kita nak kata dia ni sifat munafik pun kita tak berapa nak berani, sebab yalah kita nak lebih lihat kepada diri kita kan, bukan kepada diri orang lain. Diri orang lain. Boleh saya tanya sikit Ustaz? Minta maaf lah ya, lambatkan ni. Kan orang yang bunuh diri, tu walaupun dia Islam, masa dia bunuh diri tu macam dia nak dikatakan dia munafik ke apa, ataupun sebab ada kes, ada riwayat lah, tak tahulah kan, yang orang tu dia dah terlampau sakit, dia kelar tangan dia dan dia mati. Bila dia mati tu sahabat dia mimpi nampak muka dia cantik sangat, tak kecuali tangan dia. Maknanya Tuhan tu terima dia walaupun dia mati dalam keadaan begitu kan. Betul ke Ustaz? Ya betul. Begitulah juga orang munafik ni, kita ingatkan dia nampak macam munafik, kita tak tahu kalau dia dah bertaubat kan. Orang munafik ni dia boleh bertaubat kan. Tak tahulah macam mana cerita dia. Betul. Betul lah, sama macam orang yang bunuh diri sekarang ni, tu pentinglah hadis ni. Hadis tu pula adalah hadis yang diriwayat oleh Muslim. Kan, Tufail bin Amru ad-Dawsi, diriwayatkan kawan dia kan berhijrah ke Madinah, tak tahan dengan cuaca Madinah, dapat sakit, tak tahan dengan sakit dia kelar tangan dia sampai mati. Kan. Lepas pada itu dia mimpi jumpa kawan dia dalam rupa paras yang elok kecuali tangan dia berbalut. Dia tanya pada kawan dia, apa yang Tuhanmu telah lakukan kepadamu? Kawan dia kata, Tuhan aku telah berlaku baik kepadaku. Tuhan aku telah berlaku baik kepada aku. Dia ampunkan aku kecuali tanganku. Kan, sebab tangan tu dia yang sendiri buat, maka Allah kata, engkau yang rosakkan tangan itu setelah aku berikan dia dalam keadaan baik, maka aku tak akan perbaiki dia. Terus maintainlah tangan dia tu berada dalam keadaan yang tidak baik, yang dia balut. Kan dia kemudian esoknya kawan dia tu Tufail ni jumpa dengan Nabi, dia cerita. Lalu Nabi mendoakan kawan dia tu, Allahumma firlahu waliyadihi. Ya Allah, ampunkan dia dan tangan dia. Dan tangan dia. So kita nak hukum orang yang mungkin bunuh diri itu sebagai confirm neraka ke, murtad ke, apa ke, kita tak boleh. Tetapi hukum asal dia apa? Hukum asal dia bunuh diri memang dosa besar. Bunuh diri memang dosa besar. Cuma bila kita nak kata setiap orang yang bunuh diri itu confirm dosa besar dan neraka, itu tak, kita tak beranilah nak berkata yang demikian. Sebab apa? Ada kes yang begitulah, maksudnya orang yang bunuh diri ini selalunya mungkin dia dah terlampau tertekan dengan kehidupan dia, jadi dia bertindak di luar daripada kewarasan. So bila bertindak di luar pada kewarasan, jadi dia mungkin masuk pada kategori orang yang gila. Orang yang gila, dia memang tak dikira dia punya
dia punya amalan tu. Tapi janganlah buat-buat gila. Tak boleh buat-buat gila. Kan itu semua perkiraannya atas Allah SWT. Baik. Saya rasa kita berhenti setakat itu, insya-Allah. Sampai ayat yang ke-13 mungkin minggu depan kita akan mungkin ambil apa yang kita dapat daripada ayat itu untuk kita amalkan pada diri kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana